Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita akan seterusnya kita akan membicarakan hadis, masih lagi dalam kupasan hadis, kitab Mustika Hadis. Di bawah tajuk yang seterusnya, iaitu bab tajuk iman dan Islam yang sempurna. Bab iman dan Islam yang sempurna ini kita akan dapat daripada bab yang kelima, dan hadisnya ialah hadis yang ke-14. InsyaAllah kita akan cuba tengok satu persatu lah hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-14, hadis yang ke-14. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Arti hadis dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku menjadi seseorang yang dikasihi olehnya, min waladihi, daripada ibu bapanya, wa waladihi, anak pinaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. InsyaAllah kita tengok apa kandungan daripada hadis ini. Pertama ialah hakikat iman seseorang tidak sempurna melainkan apabila dia mengutamakan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tertarik hatinya menghargai, tertarik hatinya mencintai, suka, kena, kasih kepada seseorang atau kepada sesuatu perkara, ada kalanya kerana perkara atau seseorang itu antaranya seperti pertama memberi keseronokan atau kesedapan kepada panca inderanya, seperti rupa dia comel, suara dia merdu sedap dengar, bau dia harum semerbak. Kalau makanan yang minuman yang sedap, yang lazat. Kalau pakaian yang indah dan selesa dipakai, atau tubuh badannya yang halus, lembut dan sebagainya. Itu yang pertama biasanya. Yang kedua ialah kerana ketenteraman dan kesukaan kepada jiwa dan fikiran dia, seperti amal ibadat yang soleh, budi bahasa yang mulia, ilmu pengetahuan yang berguna, dan ilmu pengetahuan yang berguna. Dan yang ketiganya ialah kerana keselamatan dan kebahagiaan kepada keadaan hidupnya di dunia dan akhirat, seperti harta benda, seperti anak pinak, seperti kaum keluarga, kawan, teman dan sebagainya. Kalaulah salah satu dari sebab-sebab itu menjadi daya penarik hati seseorang, maka tentulah yang lebih kuat, yang lebih mendalam tertarik hati seseorang itu kepada sesuatu perkara atau seseorang dan dia percaya ada padanya semua sebab-sebab tersebut di atas, dan tidak terhimpun sebab-sebab daripada daya penarik itu pada makhluk yang lain daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tu duduk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebab itulah maka kita tidak ada sebab untuk tidak kasih dan untuk tidak cinta ataupun untuk tidak sayang kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suka dan berkenan serta mematuhi segala suruhan dia dan meninggalkan segala larangan. Inilah sebenarnya maksud cinta, maksud kasih kepada Rasul. Maknanya kita suka, kita kena,
untuk buat segala perkara yang dia suruh dan untuk tinggal segala perkara yang dia larang. Seseorang walau siapa pun, apabila dia tahu sesuatu perkara itu dapat menarik hati dan keredaan orang yang dikasihinya, seperti isteri dia, sahabat dia atau ketua dia, tak dapat tidak, dia akan melakukan perkara itu dan menyempurnakan. Maka bagi yang cinta kasih kepada Rasulullah kita ni, sebab tu kita kena tengok adakah kita ni termasuk yang betul-betul cinta dan kasih kepada Rasul, yang dikatakan sebagai orang yang cinta dan kasih kepada Rasul. Maka bagi orang yang cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti atau sudah tentu tidak ada sesuatu perkara pun, sama ada dari urusan dunia dan ataupun agama, yang wajib disegerakan mengerjakannya lebih daripada melakukan apa yang disukai dan diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka kenal tersebut, ini adalah kewajipan agama yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ayat yang ke-24 surah At-Taubah, tuan-tuan boleh kita buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, di mana Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri ataupun suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang dan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi tuan-tuan, itulah antara lain kupasan daripada hadis yang pertama berkaitan dengan maksud cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.